Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel Cicak Sempoi. Okay guys, hari ni seperti yang dijanjikan, aku akan kongsi dengan korang tips-tips cara nak turunkan berat badan, kuruskan badan atau diet. So ini adalah video yang kedua berkaitan dengan diet. Yang pertama nanti korang cuba check lah dekat video aku. So yang video kedua ni dia ada tulis diet 2. So dia punya tajuk untuk hari ni, buat benda ni dulu sebelum diet atau kurus. Faham? Jangan kuruskan badan dulu, turunkan berat badan, buat ni dulu. Okay, aku nak beritahu korang satu fakta yang orang cakap sangat general. Ramai orang gagal diet atau kurus kerana mereka tidak mempunyai big why yang kuat untuk kurus. Big why ni maksud dia sebab yang kuat untuk kurus. Diorang tak ada. Diorang punya sebab tu tak kuat lah. Okay, kat sini dia ada tulis bila big why tak cukup kuat, kita akan cepat give up atau putus asa untuk teruskan program kurus badan. Tak ada sebab kuat, memang kita akan mudah give up. Alright. So aku nak tunjuk korang macam mana nak dapatkan big why yang kuat. Aku nak ajar dengan korang lah. So untuk aku ajar korang ni, aku terpaksa kongsi dengan korang satu cerita yang amat memalukan untuk diri aku. Tapi aku rasa better aku kongsikan. So aku harap korang boleh gunakan cerita ni lah untuk jadikan salah satu sebab untuk korang kurus juga. Okay. So yang ni dia ada tulis sini, contoh kisah hidup aku sebelum aku start kurus atau diet. Macam mana aku dapatkan big why aku. So ni aku nak ceritakan dia. Okay, cerita dia macam ni. Okay. Pada suatu malam, aku keluar makan dengan abang aku, makan dekat kedai mamak je. So dekat kedai makan tu, waktu tu aku tengah makan, aku makan roti canai. Aku masih ingat lagi, roti canai, aku minum air teh ais dengan ais kosong. Itu memang basic aku makan. So waktu aku tengah makan nasi lemak tu, tiba-tiba mulut aku ni dia bersuara. Dia bersuara kan. Terus aku cakap dekat abang aku. Abang aku waktu tu dah dekat depan aku tengah makan juga. So aku cakap dekat abang aku, aku rasa aku nak jadi model lah. Lepas aku cakap, aku terus rasa menyesal. Bukan apa pasal aku kenal sangat abang aku ni. Dia ni kaki kutuk aku. Lagi-lagi bab tubuh badan aku. Dia kalau bab gemuk tubuh badan aku, dia akan suka kutuk. So lepas aku dah cakap aku nak jadi model tu, kau tahu apa abang aku cakap? Kau dengar okay. Kau nak jadi model? Mimpilah. Cuba kau tengok diri kau tu, perut bulat macam Doraemon. Dagu berlapis macam burger. Pipi tembam. Aku tak tahu nak cakap macam mana. So muka tu jangan cakap lah, muka tak ada. Ada hati nak jadi model. Gemuk. Panas babe, panas. Waktu dia cakap tu, aku rasa macam nak letup je. Letup diri aku tu. Aku rasa lah korang kalau ada kat depan abang aku, benda yang sama dia cakap dekat aku, korang pun akan rasa benda sama. Nak letup je. So disebabkan aku tahu dia ni abang aku, and aku tahu ini memang perangai dia. So apa yang aku boleh buat waktu tu, aku hanya boleh diamkan diri saja. Aku terus sambung makan aku. Aku tak cakap apa-apa, aku diam je. So aku nak pendekkan cerita, aku habiskan makan aku, and then aku terus balik rumah. Dekat rumah tu aku terus baring atas sofa. So bila aku baring tu, badan aku dah mula relax. Tiba-tiba aku mula termenung. So bila termenung tu, sambil baring kat sofa, aku mula terfikirlah apa yang abang aku katakan tadi dekat kedai makan tadi. Yang dia cakap pasal Doraemon, yang dia cakap pasal burger, yang dia cakap pasal gemuk, tak ada muka. Itulah aku terfikirkan. So bila aku fikir balik, aku rasa macam sakit hati. Siapa tak sakit hati babe bila kena kutuk kan? Tapi bila aku fikir betul-betul apa yang abang aku katakan itu adalah benar. Apa yang dia cakap tu semua adalah benar. Ini babe, ini berat sikit aku nak cerita ni. So peringkat satu aku ada tulis. Yang pertama adalah aku terima kenyataan yang aku memang gemuk.
tak pun aku terima kenyataan yang memang hakikatnya aku ni memang gemuk. Lepas abang aku dah cakap macam tu, aku terima dengan reda. Sebab dulu bila aku gemuk, tapi aku fikir aku memang tak gemuk. Aku tak gemuk sangat dulu. Tapi lepas abang aku dah cakap, aku dah terima kenyataan, aku terima hakikat yang memang aku gemuk. So bila aku dah terima hakikat ni, dekat atas sofa juga sambil baring tu, aku pejamkan mata. Okay, waktu pejam mata ni, aku mula tarik nafas perlahan-lahan. And then aku hembuskan secara perlahan-lahan. Aku buat pernafasan ni, tarik perlahan, hembus perlahan ni secara lama juga dah aku buat. Okay, sambil aku tarik nafas tu kan, aku mula tanya pada diri aku, sebenarnya apa yang aku dapat best waktu jadi gemuk ni? Apa yang best sangat bila jadi gemuk ni? So bila aku cakap pada diri aku menjawab, dia jawab soalan aku. So dia cakap tak ada yang best pun bila jadi gemuk. Okay, yang tak best ni hanyalah bagi aku. Orang lain jadi gemuk aku tak tahu. Ada yang cakap best, jadilah gemuk, tak ada masalah. Tapi bagi aku memang tak best jadi gemuk. Ini diri aku cakap. Sebab bukan siapa. Contohnya bila jadi gemuk, susah nak cari baju saiz besar. Okay, susah nak cari baju besar. Tu seluar besar cepat habis. Kau tak cari yang buat seluar ni, kau pergi Ion, kau cari saiz seluar besar, memang cepat habis. Ini yang biasa. Tapi yang aku rasa tertekan sikit. Sini ada tulis, apa lagi yang aku dapat jadi gemuk. Okay, waktu aku fikir ni, aku rasa sangat-sangat sedih. Aku rasa sangat-sangat tertekan. Sebab bila aku tanya lagi sekali, apa lagi yang aku dapat bila aku jadi gemuk? Aku dapat penyakit. Ini waktu ni sedih sikit. So aku dapat penyakit. Aku nak cerita dengan korang. Dulu aku ada masalah dengan tidur. Bila aku baring, aku akan rasa sesak nafas bila aku tidur baring. Kau boleh bayangkan tak? Dekat leher aku ni lemak dia tebal. So bila aku baring, aku rasa lemak ni dia macam tekan aku punya pernafasan. So bila dia tekan, aku rasa sesak nafas bila tidur atas katil tu. Bila waktu baring So bila aku rasa macam sesak nafas, tak boleh nak tidur dengan selesa, aku akan bangun, aku akan cuba tidur di sofa. Aku tidur di sofa. Kau tahu tak, aku tidur sofa macam mana? Aku tidur secara duduk. Secara duduk aku tidur. Sebab tak boleh baring. Kalau baring mesti sesak nafas. Aku tidur secara duduk. Kau bayangkanlah perasaan sedih aku waktu tu. Terus terang cakap, tidur duduk kat sofa ni tak best. Bukan pasal apa, kadang-kadang bila kau tidur duduk terlalu lama sangat kau duduk, kadang pinggang kau boleh sakit. Bukan pinggang je, kadang-kadang sakit hati pun ada juga. So aku ada problem buat tidur. Itu baru tidur je. So kat sini aku ada tulis, aku kalau jalan jauh kaki aku akan start menggeletar. Sebab aku punya badan ni dah terlalu berat. Kaki aku ni dah tak boleh tampung. So bila jalan terlalu jauh atau jalan terlalu lama sangat, kaki aku mula menggeletar. And then bila jauh sangat, aku start bengah lah. Pernafasan tak cukup. Sebab tu aku jarang keluar. Aku lebih suka duduk kat rumah je bila aku gemuk tu. And then kalau aku naik tangga, sedih gila. Bila aku naik tangga, aku punya lutut aku akan sakit. Dan lagi dengan pinggang akan start lenguh. Bila lutut dia ada kaitan dengan pinggangnya, aku rasa betul-betul macam tubuh badan aku ni macam orang tua, sedangkan aku muda lagi. Itu baru bab penyakit. And then yang aku rasa yang paling sedih lah, bila aku gemuk ni, aku jadi malas. Aku tak tahu orang lain. Ada orang lain dia jadi gemuk, dia rajin. Tapi macam aku dulu kurus, habis tu jadi gemuk, aku rasa aku jadi makin malas. Bukan pasal apa, bila aku jadi gemuk, aku akan cepat letih. Badan aku cepat letih. And then bila aku jadi gemuk, aku akan rajin tidur. Aku suka tidur actually bila jadi gemuk ni. Itu yang badan cepat letih. Itu badan pula mula rasa malas bergerak. Bukan badannya. Bila aku gemuk ni, badan jadi malas. Itu aku punya otak pun jadi malas. Sebab tu dia tulis sini, malas berfikir. Aku suka rehat, aku suka jadi malas. Ini terus terang waktu aku gemuk. Waktu tu berat aku 115.7 kg. Aku tahu ada orang lain lebih berat daripada aku, tapi 115 kg tu pun dah buat aku jadi macam ni.
Aku dah rasa tak selesai. Dan yang macam cakap tadi, aku rasa macam sedih gila lah. Aku jadi malas lah. Aku sedih gila bila fikir balik benda gemuk ni. Sebab bila aku jadi malas, aku jadi letih, banyak benda yang aku tak dapat buat. Bila aku tak tahulah. Aku rasa orang yang berbadan besar ni faham lah, banyak benda yang kita tak boleh buat waktu jadi gemuk. Dan lepas aku dah fikir apa yang aku dapat bila aku jadi gemuk, atau peringkat kedua ni, aku mula dapat kesedaran, keinsafan mula datang. Macam mana dia datang Macam ni. Okay, posisi yang sama dekat atas sofa, dekat sofa tengah baring So tengah fikir gemuk pasal kat sofa ni. Waktu aku fikir apa yang aku dapat waktu jadi gemuk ni, waktu aku fikir aku tak perasan air mata aku mula mengalir. Ini aku tak cerita korang lah. Memang air mata aku mengalir. Bukan setitik dua, memang pipi aku habis basah. And then aku mula menangis lah kat sini. Bukan apa aku nangis bukan pasal bila aku fikir balik, bila aku gemuk ni, actually aku banyak bazirkan aku punya hidup aku. Kat sini tulis aku fikir yang aku telah bazir hidup aku jadi gemuk. Susah tu nak cerita sebab ni. And then aku mula cakap diri aku, Tuhan dah beri aku tubuh badan yang sihat. Waktu ni aku terfikir, kesedaran tu nak datang. Tuhan dah beri aku tubuh badan yang sihat, Tapi aku tak jaga tubuh ni. Aku lalai jaga tubuh ni. Aku lalai jaga tubuh ni pasal aku suka makan. So aku tak jaga. Aku rasa aku salah dengan Tuhan. Tak kisah apa agama korang, bila korang tak jaga tubuh badan yang diberi dengan baik, korang patut rasa bersalah. Kena faham, bila kita badan gemuk ni, banyak benda yang tak bagus. Contoh penyakit. So kat sini aku tulis, aku rasa bersalah dengan Tuhan pasal aku tak jaga nikmat yang diberi. Dia dah beri aku waktu mula-mula badan aku sihat, badan aku penuh tenaga, aku rajin. Tapi bila aku suka makanan, aku tak jaga, aku lalai, tak buat exercise apa semua. So macam ni lah jadi dia. Aku rasa sedih gila lah. Ni dia tulis semua tu dia ni. Okay, so kat sini terus terang aku cakap aku memang menangis tersesat waktu tu. Aku betul-betul rasa bersalah lah. Aku rasa bersalah tak jaga tubuh badan aku. Aku rasa bersalah pasal aku bazirkan hidup aku. Jadi aku rasa bersalah pasal aku boleh buat banyak benda bila badan aku sihat, tapi tak boleh buat pasal aku tak sihat, badan gemuk. Aku rasa sangat bersalah waktu tu. So bila aku dapat proses kesedaran insaf dia datang. Ini waktu tu lah aku ciptakan aku punya big why. Aku ciptakan big why aku yang kuat. So kat sini aku cakap lagi kat diri aku, waktu lepas dia aku dapat insaf yang aku rasa macam bersalah, aku cakap kat diri aku kena berubah. Aku tak boleh biarkan macam ni selamanya. Aku tak boleh. Aku kena berubah. Aku kena ambil tindakan. So aku perlu tebus kesalahan ni. So aku gunakan apa yang aku fikirkan waktu yang tadi tu lah sebagai satu big why aku yang kuat. Yang keinsafan apa semua aku gunakan sebagai satu big why yang sangat kuat untuk aku. So big why aku yang pertama, aku nak sihat. Aku dah malas nak rasa sakit. Dan aku nak rajin sebab bila aku gemuk aku rasa malas. Orang lain aku tak tahu, tapi memang aku rasa malas. And then yang ketiga, aku nak rasa
nak tunjuk syukur aku padanya dengan yang tubuh ni. Ya, kita kena tunjuk syukur. Kita kena jaga tubuh yang dibagi tubuh nikmat ni. So ini adalah BY aku. So bila aku gunakan BY ni proses turunkan berat badan ni bukan perkara yang mudah bagi aku. Orang lain maybe dia cakap mudah, tapi bagi aku bukan mudah. Sebab hidup aku penuh dengan makanan kiri kanan. Hidup aku penuh dengan malas nak keluar, malas nak jalan, malas nak exercise. So ada banyak dugaan lah bagi aku. Banyak dugaan kena tempuh. So kadang-kadang dugaan tu amat besar. Amat besar sehingga buat aku rasa nak putus asa. Kadang dugaan tu. So setiap kali aku rasa macam nak give up, nak rasa putus asa, aku akan mula pejam mataku dan aku akan fikirkan BY aku balik. Aku fikirkan, aku bayangkan diri aku kat sofa yang waktu mula-mula tu, yang aku nak dapat aku punya kesedaran tu. So dekat sofa tu, so aku fikir semula lah, kenapa aku perlu kurus, sebab apa aku perlu kurus. So aku akan fikir benda punya BY aku. Bagi aku, apa yang aku fikir kat sofa tu semua BY. Bila aku fikir balik-balik, tak jadi, nak give up. So bila kita ada BY atau sebab yang kuat, so kita akan jadi tak give up atau tak jadi nak putus asa. Faham? Sebab ramai orang gagal. Waktu dulu aku pun kuat gagal nak keluar badan pasal aku tak ada sebab yang kuat. Tapi bila aku dah dapat ni sebab yang kuat, so aku boleh go on, aku boleh move on, boleh move forward. Kat sini. So kat sini aku tulis aku kena move forward, dan aku teruskan perjalanan. Jangan berhenti selagi aku tak capai matlamat. So ni aku cakap kat diri aku tak boleh give up, aku kena move forward, aku kena teruskan perjalanan, aku kena capaikan, aku kena perjalanan aku sehingga aku capai matlamat, sehingga aku capai aku punya sasaran. So aku ada quote aku sini. Quote aku adalah tanggungjawab aku, bukan tanggungjawab orang lain. Faham? Apa perkara baik aku buat adalah aku, apa perkara yang jahat aku buat adalah aku. Itu semua tanggungjawab aku. So bab kurus badan, penggemuk badan itulah aku punya tanggungjawab. So kat sini aku rasa dah tak ada lagi. Aku rasa ni je aku nak share dengan korang. Aku harap korang boleh faham lah aku punya story ni. Sorry lah pasal aku ada sikit emosi, pasal bila aku fikir balik banyak bazir lah aku. Okay, kat sini aku tulis kat sini, cari BY korang dulu. Jangan kurus dulu, jangan buat program kurus, jangan buat program diet, tapi korang kena cari BY korang dulu. Kenapa dan sebab apa korang betul-betul nak kurus, korang kena cari. So kat sini aku boleh bagi contoh lah. Ada orang nak kurus pasal nak jadi kacak atau cantik. Kadang-kadang kalau dia rasa dia punya sebab tu nak jadi kacak dan cantik tu betul-betul kuat, jadikan dia BY. Pastikan dia betul-betul kuat. And then ada orang selalu kena kutuk jadi gemuk. So dia nak kurus sebab nak buktikan pada orang yang kutuk dia, yang dia dia buktikan pada orang kutuk dia yang dia boleh kurus. Dia nak tunjuklah bukti tu pun boleh juga. Sementara ada orang kurus pasal dia terlalu kerap kena kutuk, tertekan, boleh juga, tak ada masalah. Pastikan dia sangat-sangat kuat, and then jadikan dia BY. And then ada orang kurus pasal dia nak sihat. Contoh salah satunya akulah. Pasal bila gemuk banyak benda tak sihat, banyak bazir. Dan kat sini ada orang kurus kadang ibu bapa, sebab kadang ibu bapa dia tegur kita bila nak kurus, asyik badan G. Ibu bapa kadang dia risau pasal kesihatan kita. So kadang ada orang boleh jadikan ni sebagai sebab utama. Ada macam-macam lagi lah. So kat sini aku ada tulis, pastikan sebab kurus ini sangat kuat. Sebab apa? Bila jadikan dia BY, korang boleh gunakan sebab kurus atau BY korang ni untuk gunakan ketika rasa nak give up. So kat sini BY ini merupakan peringkat pertama aku untuk kurus dan sihat. Ini adalah peringkat pertama aku. Sebelum aku mula punya program kurus, inilah yang aku lalui, BY. Kalau boleh korang cari BY korang sekali. Okay, aku rasa ni je aku nak kongsi. Kat sini dia tulis kalau korang dah jumpa BY korang dah jumpa sebab yang kuat untuk korang rasa nak kena kurus Kalau boleh korang kongsikan kat komen. Korang tulislah BY korang apa. So biar kita sama-sama baca komen tu,
dia boleh jadi inspirasi actually. Bukan inspirasi kat korang je, inspirasi kat aku. So bila aku baca komen-komen, aku rasa ramai nak sama-sama sihat, sama-sama nak kurus. So ada inspirasi kat situ, motivasi pun ada. So kat sini dia tulis macam biasa, subscribe. So kepada sesiapa yang masih belum subscribe channel ni, aku cadangkan kalau boleh korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng kat sebelah dia sekali. So bila aku ada video-video terbaru, lagi video macam ni, korang akan terima dulu sebelum orang lain. Okay, itu je. And then jangan lupa kalau boleh video-video ni atau video-video apa yang lepas, cuba share dekat FB atau WhatsApp. So biar orang cakap kongsikan dengan orang lain. Kalau betul-betul ada manfaat, kongsikan je. Sebab orang cakap share ni sekarang. And then di sini tamat, aku rasa sampai sini saja aku nak kongsi. Dan aku minta maaf kalau aku ada terasa emosi sikit. So rasa sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cicak Sempoi. Jangan lupa subscribe. Okay, bye.